Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Kita masih lagi dalam bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Dan hari ini kita nak sambung subtopik terakhir bagi bab ini iaitu 7.3 kemagnetan. Jadi para pelajar semua bolehlah merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing. Okey, boleh buka muka surat 158. Okey. So, cikgu yakin anda semua dah pernah belajar tentang magnet waktu sekolah rendah dulu kan? Jadi, mana kita nak dapatkan magnet ni? Jadi, untuk pengetahuan anda semua, magnet ni kita boleh dapatkan, ya, dia wujud secara semula jadi dalam bentuk batuan. So, kita panggil dia batu magnet. Tapi ada juga magnet ni yang dibuat oleh manusia. Okey, jadi magnet buatan manusia ni biasanya diperbuat daripada bahan-bahan seperti besi, okey, keluli, kobalt dan juga nikel. Okey. Macam cikgu, cikgu pun banyaklah guna magnet dalam kehidupan cikgu. Macam contoh, ini adalah name tag cikgu kan. So, cikgu buang bahagian ni. Okey, cikgu buka. Jadi anda dapat tengok, okey, yang bulat-bulat ni, ini adalah magnet. Okey, contoh bila cikgu rapat kan, okey, dia akan menarik kan, dia akan melekat. Okey, so inilah antara contoh aplikasi magnet dalam kehidupan seharian. Okey, biasanya kalau dekat rumah, kita suka lekatkan fridge magnet pada kita punya peti ais. So, kenapa fridge magnet tu melekat? Sebab pada fridge magnet tu ada magnet. Okey? Okey, next kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Okey, jadi kita dah tahu bahawa magnet ni salah satu sifat dia adalah dia hanya boleh menarik bahan magnet sahaja. Okey, dia hanya boleh menarik bahan magnet sahaja. So, macam mana kita nak tahu bahan tu bahan magnet? Okey, kita ambil lah contoh. Contoh sekarang ni cikgu ada jarum peniti. Ada jarum peniti and then ni cikgu punya magnet tadi. So, okey, dia tertarik. So, jarum peniti ni adalah bahan magnet. Tapi kalau cikgu ambil apa? Pen. Okay, for example, this pen, badan pen ni adalah plastik. Okey, so tak tertarik. Okey, tengoklah, kita test lagi. See? Ini bukan magic. Okey, kenapa dia tertarik? Sebab mungkin okey, bahagian hujung ni, okey, ini adalah logam okey, ini adalah bahagian logam, so dia tertarik lah. Jadi ini adalah bahan magnet. So kalau badan dia tak tertarik sebab plastik, tapi this one tertarik. So bahan yang tertarik ni adalah bahan magnet. Okey, and then kita tahu juga bahawa okey, magnet ni dia ada kutub iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Lepas tu kalau kita cuba dekatkan kutub yang sama, okey, kalau kita cuba dekatkan kutub yang sama, magnet tu dia akan menolak. Tapi kalau kita dekatkan kutub yang berlainan, okey, maka magnet tu dia akan menarik satu sama lain. Okey, and then kita tahu juga bahawa sifat magnet yang lain, dia akan sentiasa menunjukkan ke arah utara selatan apabila kita gantungkan dia secara bebas. Okey, baik. Seterusnya kita akan melihat kepada medan magnet. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan medan magnet? So, medan magnet ni adalah kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet. So, kalau kita tengok gambar ni, ini adalah magnet berbentuk U ataupun ladam kuda. So, ini bola-bola besi. Jadi, kita dapat tengok bola-bola besi ni tertarik pada magnet. Jadi kita dapat buat kesimpulan lah bahawa di sekitar ini okey, ada medan magnet. Okey, so medan magnet ni dia akan menarik okey, bahan magnet. Okey, seterusnya kita boleh buat aktiviti. Kalau kat sekolah kita boleh buat aktiviti ni untuk kita kaji corak medan magnet. Kita nak tahulah. Kita dah tahu magnet tu ada medan magnet, tapi bagaimana rupa corak medan magnet ni? Jadi apa yang kita perlukan adalah okey, serbuk besi. Lepas tu kita boleh guna kad nipis. Kalau tak ada kad nipis boleh je guna kertas A4 and then kita gunalah magnet bar. Jadi apa kita boleh buat? Kita ambil satu kertas A4,
Okey, kita ambillah satu kertas A4. Lepas tu kita letakkan, kita taburkan serbuk besi. Lepas tu kita letaklah magnet tadi bawah dia. And then kita dapat tengok macam mana corak medan magnet yang terbentuk. Okey, macam saya pernah buat dengan student saya dulu. So, macam ni lah rupa medan magnet yang terbentuk. So, kat sini saya letak ada 2 magnet. Jadi, kita dapat tengok bentuk medan magnet ni seperti apa? Seperti melengkung kan? Okey, jadi kita tengok tadi corak medan magnet yang terhasil adalah melengkung. Okey, jadi kita dapati juga garisan medan magnet ni dia ada beberapa ciri tertentu. Okey, di mana garisan medan magnet ni dia sentiasa mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, maksudnya kalau kita dapat tengok arah dia sentiasa daripada utara ke selatan. Daripada utara ke selatan. Okey, daripada utara, dia akan pergi ke selatan. Okey, so ini maksudnya garisan medan magnet itu sentiasa mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, kemudian kita dapat tengok juga bahawa garisan medan magnet ni dia tidak akan bertemu atau bersilang di antara satu sama lain. Dan garisan medan magnet ni dia akan lebih rapat dengan satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang kuat. So, kalau kita perhatikan dekat sini, so dekat bahagian hujung ni, dia adalah lebih rapat. So, kalau dia lebih rapat maksudnya di kawasan ini, medan magnetnya adalah lebih kuat. Okey, jadi apa akan terjadi kalau kita dekatkan 2 kutub yang sama? So, bila kita dekatkan 2 kutub yang sama, kita akan dapati ada satu titik kosong yang terhasil. Macam kat sini dekat tengah-tengah ni. Okay, macam blank space macam tu. Titik kosong ni kita panggil sebagai titik neutral. Okay, iaitu satu kawasan di mana tidak ada sebarang medan magnet di situ. Okey, so apa akan jadi kalau kita dekatkan 2 kutub yang berbeza? Tadi kita dah tahu kan, utara ke selatan, betul? Okey, so macam ni lah dia punya medan magnet. Okey, utara pergi ke selatan. Okey, next kita akan masuk kepada elektromagnet. So, waktu dekat subtopik 7.1 kita dah belajar tentang arus elektrik. Kan? Arus elektrik ni kita boleh hasilkan daripada aruhan medan magnet tadi yang terpotong dengan dawai. Tapi sebenarnya tahu tak? Arus elektrik juga dia memiliki kesan magnet. So daripada sinilah kita dapat elektromagnet. Iaitu elektromagnet ni adalah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara. Sementara je. Okey, sekejap je. Apabila ada arus elektrik yang mengalir melaluinya. Okey, contoh kalau dalam kehidupan kita, loceng elektrik. Okey, adalah satu contoh alat yang menggunakan elektromagnet. Maksudnya bila ada arus elektrik yang mengalir, maka akan terhasillah elektromagnet yang akan menyebabkan alat ni nanti mengetuk loceng elektrik tu dan loceng tu akan berbunyi. And then contoh paling mudah dalam kehidupan kita juga macam contoh kat sini, ini adalah apa? Ini adalah kren. Itu yang gambar tadi tu adalah kren elektromagnet. Okey, tunjuk lagi sekali gambar dia tadi. Okey, this one. Ini adalah kren elektromagnet. So bila kita onkan elektrik, so elektrik yang mengalir pada kren ni akan menyebabkan kren ni menghasilkan daya tarikan magnet. So besi-besi ataupun logam-logam ni akan tertariklah kepada kren elektromagnet ini. Okey, and then kita boleh juga buat aktiviti untuk mengkaji corak dan juga arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik yang mengalir melalui konduktor yang berlainan. So kat sini kita gunakan
Okey, kita gunakan dawai. Ini kita panggil, bentuk macam ni kita panggil dawai lurus. Okey, dan kita sambung kepada bekalan kuasa. So, bila kita onkan bekalan kuasa, kita dapat tengok serbuk besi yang kita tabur pada cardboard ni akan membentuk medan magnet di sekeliling dawai lurus ini. Okey. Okey, dan kita dapat tengok juga bahawa corak medan magnet yang terbentuk dia bergantung kepada bentuk konduktor yang kita gunalah. Macam contoh tadi tu kita guna dawai lurus. Okey, kalau kita guna dawai lurus, dawai gelung, maka medan magnet yang terhasil adalah berbentuk bulatan sepusat. Okey, bulatan sepusat. Kita boleh rujuk kepada gambar ini. Okey, so kita dapat tengok bila kita guna dawai lurus dan juga dawai gelung. Okey. So, medan magnet yang terbentuk ni adalah bulatan sepusat. Okey, bulatan sepusat. Okey, baik. Tapi kalau kita guna kan adalah kita guna konduktor tu adalah solenoid, maka solenoid tu tadi dia akan menghasilkan dia akan hasilkan keketupan dia sendirilah bergantung kepada arah arus masuk dan arus keluar. So, kalau arus masuk dia arus yang mengalir tu ikut lawan arah jam, maka dia adalah kutub utara. Tapi kalau arus yang mengalir tu adalah ikut arah jam, dia akan jadi kutub selatan. Okey, so kembali semula ke sini. Okey, jadi kita tahu bahawa garisan magnet dia akan lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Kemudian kekuatan medan magnet ni dia akan berkurang apabila semakin dia jauh dengan konduktor, dia akan jadi medan magnet tu jadi makin lemah lah. And then corak medan magnet yang terhasil ni tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor. So, macam mana kita nak tahu tentang arah medan magnet? Dia ditentukan oleh arah arus elektrik. So, kita boleh gunakan petua tangan, genggaman tangan kanan. So, macam ni kalau arus tu, kita punya ibu jari ni dia tunjuk kepada arah arus. Jadi, kita punya jari yang lain-lain ni menunjuk kepada arah medan magnet. Sebab kalau kita guna dawai lurus, medan magnet yang terhasil adalah bulatan sepusat. Okey, baik. Seterusnya kita ada juga eksperimen, aktiviti untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. So, kita boleh set up macam ni. Kalau kita kat sekolah, kita boleh buatlah eksperimen ni Kita gunakan rod besi. So, ini adalah rod besi. And then, kita gunakan dawai cuprum yang kita lilitkan pada rod besi. Sambungkan pada emitter. Sambungkan pada rheostat supaya kita boleh laraskan arus yang mengalir. Kita ada switch dan kita juga ada bekalan kuasa. Okey, so bila kita tutup switch ni, maksudnya kita sambungkan. Sambungkan litar, maka arus akan mengalir. So, kat sini kita boleh mulakan dengan arus yang rendah dululah. Kita perhatikan bila kita guna 1 ampere. Kita dapati bahawa jarum peniti yang tertarik mungkin sikit, 1 je. So, bila kita tambah, makin kita tambah, kita dapati makin banyak jarum peniti yang ditarik. Ini menunjukkan bahawa semakin besar ataupun semakin banyak arus yang mengalir, semakin besar arus yang mengalir dalam suatu konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Dan dengan menggunakan susunan radas yang sama, kita juga boleh ubah dia punya bilangan lilitan dawai. Kalau yang ni kita hanya guna 10, kita boleh tambah 20, 30. So, kita dapat tengok bahawa semakin bertambah bilangan lilitan dawai, kekuatan medan magnet juga akan jadi semakin bertambah. Okey, so sekarang kita dah faham bahawa kekuatan medan magnet ni dipengaruhi oleh jumlah arus elektrik dan juga bilangan lilitan. Okey, baik. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya kita banyak guna magnet dan elektromagnet. Macam contohnya dalam jarum kompas ada guna magnet untuk tunjuk ke arah kutub. Dalam kad kredit dan kad debit ada jalur hitam tu. Itu adalah jalur elektromagnet yang digunakan untuk menyimpan maklumat. Dan dalam kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Jadi tiba masa untuk anda buat latihan.
Jadi sila buat latihan ini dan bincang sama-sama dengan guru anda. Selamat belajar.